wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulil amin wa alihi wa sahbihi wa man nasarahu wattaba'ahu wa alahu ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Bismillahirrahmanirrahim. Ta'allum wa ta'lim wa tadhakkura wa tadhkir wa naf'a wal intifa' wal ifada wal istifadah والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء مرضات الله وقربه وثوابه ومغفرته ورضوانه وحسن الخاتمة عند الموت ورفع درجات في الجنة ومرافقة سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم وابتغاء الشفاعة يوم القيامة على هذه النية وكل نية صالحة شاملة خيرات الدنيا والآخرة وعلى ما نوى شيخنا وعلى ما نوى قطب الزمان وأولياء الله الصالحون وإلى حضرة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Ta'ala. Di kesempatan ni kita dapat hadir dalam majlis ilmu. Mudah-mudahan setiap langkah kita hadir ke majlis ilmu dengan niat menuntut ilmu digandakan, dicatat sebagai satu pahala, satu langkah satu pahala, diampun satu dosa dan diangkat satu darjat. Dan orang yang suka hadir majlis ilmu maka akan dipilih oleh Allah untuk diberikan dia husnul khatimah saat kematian. Yang tu yang kita cari-cari dan kita minta-minta daripada Allah SWT. Mudah-mudahan majlis kita ini akan menambah keberkatan dan juga melindungi kita daripada bala, bencana, musibah dan segala perkara yang buruk dunia dan akhirat. Kita sambung pengajian daripada kitab Sirah Ar-Rahiqil Makhtum yang dikarang oleh Syekh Safiyur Rahman Mubarak Furi. Kita muka surat 512. Tajuk terungkainya kemelut orang Islam yang lemah. Kita masih dalam tajuk besar iaitu tentang perjanjian Hudaibiyah. Di waktu ni pada tahun, ingat tahun bila berlaku ni? Ni soalan semester ni. Tahun bila berlaku? 6 Hijrah. Catat bagi ingat sikit. Tahun 6 Hijrah, perjanjian Hudaibiyah. Dan semasa dalam perjanjian Hudaibiyah ni ada satu lagi perjanjian yang nama apa? Namanya satu perjanjian Hudaibiyah yang kita sebut bahasa Arab Sulhu Hudaibiyah. Sulhu ni perjanjian damai kalau terjemahan lengkapnya. Perdamaian ataupun perjanjian damai Hudaibiyah berlaku di antara, perjanjian Hudaibiyah ni berlaku antara apa? Mesti dua pihak. Pihak Nabi dengan pihak Islam dengan tu dia tak lulus tak lulus periksa ni. Berlaku perjanjian di antara Rasulullah dengan pihak Quraisy. Takut nak jawab hantam je lah. Jawab perjanjian berlaku di antara pihak Islam Nabi Muhammad SAW dengan orang kafir Quraisy. Itu Sulhu Hudaibiyah, perjanjian damai Hudaibiyah. Satu lagi perjanjian yang dalam masa yang sama. Perjanjian apa satu lagi nama, ingat tak? Bai'atu Ridwan. Bai'atu Ridwan. Cuma beza dengan Sulh Hudaibiyah, Bai'atu Ridwan ni
makna dia perjanjian setia. Tadi perjanjian damai. Macam kita kata genjatan senjata, perjanjian damai tu. Bai'atu ridwan ni bai'ah. Bai'ah ni perjanjian setia. Taat setia. Di antara siapa? Nabi dengan sahabat-sahabat yang ikut Nabi. Hari yang sama. Hari yang sama. Tahun yang sama lah, memang hari yang sama. Di tempat yang sama, Hudaibiyah juga. Cuma Bai'atul Ridwan itu janji setia Nabi, maksud sahabat-sahabat semua yang mai, sahabat Nabi orang Islam. Janji dengan Nabi. Setia, kami tak nak engkar, tak nak lawan, setia. Itu perjanjian setia. Nama apa? Bai'atul Ridwan. Dia hari sama. Ya, hari yang sama. Bai'atul Ridwan, Nabi dengan sahabat-sahabat yang mai. Seramai berapa orang? 1,500 atau 1,400. Antara itulah. Saya 1,400 ataupun 1,500. Antara tu. Jadi semua sahabat berjanji setia, kami patuh, kami takkan engkar. Itu dia panggil apa tadi nama? Bai'atul Ridwan. Yang janji Nabi, perjanjian setia, perjanjian damai, sulhu Hudaibiyah dengan siapa? Ingat dengan orang kafir Quraisy. Kan? Jadi berlaku serentak dalam satu peristiwa. Satu masa. Kena ingat tu poin penting, yang tu je. Semua tu berlaku tahun, ingat tahun pula 6 Hijrah. Dulu ya tu. Boleh dulu ya. Kan? Minggu depan mai pula. Bulan depan mai pula, tanya pula, tak lulus pula. Tu dia. Mai buku lain, kuliah lain, buku lain, habis ilmu pun tercabut habis semua. Ni kena ada suatu buku nota untuk kuliah USJ 1. Satu nota. Kuliah apa pun dalam buku tu lah. Okey, apa dia nak cerita terungkainya kemelut orang Islam yang lemah? Apa dia? Setelah Rasulullah SAW kembali ke Madinah dan berada di sana. Jadi antara perjanjian sulhu Hudaibiyah, poin dia ni tak ingat pun tak apa. Pasal banyak sangat. Antara poin dia, apa kandungan perjanjian? Yang pertama sekali, Nabi tak boleh masuk Mekah, tak boleh buat umrah. Tahun ni tak boleh. Mesti balik Madinah. Ya, Nabi setuju. Yang kedua, tahun depan boleh mai. Tahun depan kami izinkan datang masuk Mekah. 2. Yang ketiga, kalaulah orang Mekah pergi ke Madinah, Nabi sebut lelaki Mekah, perjanjian tu sebut lelaki Mekah datang ke Madinah, orang Madinah kena halau balik. Tu bahasa kampung saya lah. Kena halau balik. Kan? So tak boleh duduk Madinah. Orang Mekah tak boleh duduk Madinah. Tapi dalam perjanjian tu sebut lelaki, rijalun. Kita bila sebut orang, maksud lelaki perempuan kan? Lelaki pun ya, perempuan pun ya. Orang Mekah, maksud lelaki ke perempuan tak boleh Tapi dia orang tak ada ayat tu. Dia akan guna lelaki atau perempuan, rijalun atau nisa. Nak sebut lelaki perempuan, dia kena sebut dua perkataan. Rijal, nisa. Rijalun wa nisaun. Dalam tu dia tulis rijal. Rijal terjemahannya lelaki. Jadi Nabi cerdik. Nabi tahu dia tulis lelaki, ada mistik dia. Benda yang terlepas pandang. Iaitu bila orang perempuan datang Madinah, Nabi tak halau. Silakan duduk Madinah. Dia orang ungkit, mana boleh orang Mekah pergi Madinah tu? Dalam perjanjian tulis lelaki. Ni orang perempuan. Kan? Jadi tu antaranya. Dan yang keempat, iaitu orang Madinah kalau pergi Mekah bebas. Nak duduk lama mana silakan, nak tetap terus Mekah pun boleh. Mekah tak halau. Nampak macam berat sebelah.
Tapi Nabi, iya, boleh, setuju. Sahabat tu yang geram tu. Sahabat geram. Tu yang Nabi buat perjanjian dengan sahabat setia. Dengan aku adalah Rasulullah. Kan? Barulah sahabat ni geram tapi telan je lah, simpan dalam. Tak boleh zahirkan. Ini nak ajar kita bila buat umrah haji. Banyak benda yang kita geram ni, nak lepas ni. Kan? Simpan, telan. Kita ihram ni. Jaga adab kita. Kan? Yang telan, ustaz ke? Yang tak bawa? Dua-dua? Semua. Saya pun geram juga. Kan? Lepas maksudnya, jangan lepas maki, tongking-tongking, reaksi tu. Nak komplain. Ni tak betul ni, sepatutnya macam ni. Ni tak kena ni, patut macam ni. Silakan. Itu nak baiki. Ni hantam puk yang keluar jenis lemang itu. Kan? Yang jadi maki lah. Yang ni tak kena lah. Bukan dia bahasa tak sesuai sangat ketika kita berada tanah suci. Ya. Okey. Kalau nak ikut ustaz pun geram banyak agak kat jemaah. Oh, ingat kita semua okey ke? Telan je lah jemaah. Bagi tahu dah ni pukul 10 tunggu sini bas semua mai. Pukul 10 seorang pun tak turun lagi. Baru ustaz kami baru ni nak keluar nak kunci bilik. Orang kata pukul 10 duduk atas bas nak jalan. Dia duduk dalam bilik lagi. Tak geram kita. Telan je lah. Baiklah jemaah cepat ya. Kancing gigi gini ya. Cepat ya. Terima kasih. Allah minta maaf ustaz. Iyalah, minta maaf je lah. Kita pun menelan banyak geram-geram kita ni. Kan? Bukan dewang je. Tapi dah kita dah terlatih sabar macam tu, maksudnya telan ni kita pun tak zahirkan geram kita, marah kita tu. Tak apalah, kena buat macam tu, kena buat, wajib macam tu lah. Orang lain pun kena macam tu, jemaah pun. Kan? Kadang-kadang dia kata salah kita je pengurusan, salah dia tak nampak. Kan? Kok lain pula ni cerita ni, kursus umrah pula. Kan? Okey, kita tengok ni cerita dia. Setelah Rasulullah SAW kembali ke Madinah dan berada di sana, seorang lelaki Muslim yang diseksa di Mekah berjaya memboloskan diri. Siapa dia? Beliau ialah Abu Bashir, seorang yang berasal daripada Bani Taif. Bani Taif lah, Thaqif. Orang Taif Bani Thaqif lah. Dia punya keturunan dia. Yang menjadi sekutu Quraisy. Ya, Bani Thaqif ni geng, kita kata satu geng dengan Quraisy. Tapi orang dia, Abu Bashir ni dah Islam, kena seksa. Dia lolos lari pergi Madinah. Orang Quraisy menghantar 2 orang utusan untuk cari dia balik. Hantar pergi Madinah nak cari dia balik. Kedua-dua utusan itu bertemu Nabi SAW dan menuntut dilaksanakan perjanjian antara mereka. Lantas Nabi SAW menyerahkan Abu Bashir kepada 2 orang lelaki. Yang tu Nabi terpaksa tunailah janji. Kan? Janji kata lelaki. Dia kenalah. Kena balik ya. Kemudian mereka berdua keluar membawa Abu Bashir sehingga sampai ke Dhul Hulaifah. Di luar Madinah, keluarlah sempadan Madinah je. Di situ mereka singgah untuk makan buah kurma yang mereka bawa. Abu Bashir mengambil kesempatan itu dengan bertanya kepada salah seorangnya, "Demi Allah, aku melihat pedangmu ini sungguh cantik, hai fulan." Lalu seorang lagi menghunuskan pedangnya, lantas berkata, "Memanglah, demi Allah pedang ini memang cantik. Aku dah berapa kali menggunakannya." Lantas Abu Bashir berkata, "Bolehkah aku melihatnya?" Lelaki itu pun menyerahkan pedangnya kepada Abu Bashir, dan dengan pantas Abu Bashir melibas pedang itu sehingga lelaki itu mati. Dia bunuh utusan tu. Melihatkan kejadian itu, lelaki yang seorang lagi pula lari ke Madinah, melarikan diri ke Madinah. Dia bukan Islam ni, lari ni kan. Dia utusan daripada Quraisy. Dia pergi Madinah. Dari jauh Rasulullah SAW melihat lelaki itu datang seraya berkata, kelihatannya orang ini dalam ketakutan. Setelah lelaki itu sampai kepada Rasulullah SAW,
Dia pun berkata ni kan, berkata lah, terbalik tulisannya. Berkata, dia telah membunuh temanku, maksud Abu Bashir dah bunuh kawannya, dan aku nyari-nyari terbunuh. Kemudian Abu Bashir pun sampai dan berkata, wahai Nabi Allah, demi Allah, Allah telah melaksanakan perjanjianmu, engkau telah pun mengembalikan aku kepada mereka, kemudian Allah menyelamatkan aku daripada mereka. Maksudnya dia kata Nabi tak mungkin janjilah, Nabi dah tunai janji, perjanjian Hudaybiyah tu, tapi dia je dah selamat, dia kata, daripada musuh. Rasulullah, apa jawapan Rasulullah? Celakalah ibunya. Maksudnya tu bahasa herdik, bahasa herdik kepada lelaki tadi ni. Sakilat ummuk. Jadi sepatutnya dia tak terjemah dengan celaka ni, kan? Binasa, lembut sikit namanya, kan? Tu bahasa orang Arab. Kalau sergah nak halang, dia akan guna bahasa sakilat ummuk. Satu, yang keduanya raghima anfuk. Raghima anfuk ni terkambuslah hidung kau. Kita terjemah tak jadi apa-apa lah kan, rasanya tak ada apa pun. Dah, itu dia punya logat ataupun cara dia lah, kan. Duk cari tengok kok ada bahasa Kedah apa nak sebut, kan. Tak ada lah, tak payah lah, kan. Jadi Rasulullah sebut macam tu. Dia boleh menyalakan api peperangan jikalau ada seorang lagi bersamanya, kan. Maksudnya kalau perbuatan itu, kalau aku 3 orang tadi, aku perang besar ni, mungkin lari balik ke Mekah, habis report sana mai tentera, kan. Apabila mendengar kata-kata baginda itu, tahulah dia bahawa baginda akan menyerahkannya semula kepada mereka. Dan Nabi nak tunai perjanjian, kan. Faham, Lalu dia pun lari keluar sehingga sampai ke tepi pantai dan tinggal di sana. Setelah itu Abu Jandal pula. Abu Jandal pun orang Islam yang kena seksa dengan ayah dia, Suhail bin Amru, ayah dia. Dia orang Mekah juga, masuk Islam dah kena. Waktu perjanjian tu dia baru lari pergi jumpa Nabi. Dah sign dah agreement dah. Nabi kata tak boleh buat apa, dah sign dah tadi, kamu kena balik Mekah, Abu Jandal pula berjaya meloloskan diri daripada cengkaman Quraisy, lalu keluar bergabung dengan Abu Bashir. Dia pun lari sekali. Ni kali kedua dia lari ni, Abu Jandal. Kali pertama dia lari masa Nabi duduk Hudaybiyah lagi. Masa Hudaybiyah dia lari mai tolong Nabi, ya Rasulullah tolong selamat aku. Nabi kata aku baru tulis tadi, baru setuju tadi, kamu terpaksa balik ke Mekah. Dia balik ke Mekah, kena seksa teruk lah. Ni dengar Abu Bashir macam ni, dia pun lari keluar daripada Mekah sekali lagi. Akhirnya setiap kali ada orang Quraisy yang masuk Islam yang terlepas keluar, maka mereka akan menuju ke tempat Abu Bashir. Semua dah tahu Bashir selamat duduk tang tu, kampung tu tepi laut. Dia orang semua, orang Mekah ni cari jalan nak lari pergi ke Abu Bashir, tak mau pergi Madinah, dan bergabung dengannya sehingga mereka berjaya membentuk satu pasukan ramai. Setiap kali mereka mendengar ada rombongan dagang Quraisy yang menuju ke Syam, maka mereka akan menghalang orang Quraisy. Orang Quraisy ni orang Mekah lah. Orang Mekah nak pergi berdagang, dia orang nak berdagang, dia nak pergi utara, dia akan lalu kawasan Madinah, kan? Macam kita nak katalah Syam tu di Thailand tu, contoh lah, kan. Kita duduk sini, nak lalu macam Madinah tu kawasan Ipoh, mesti lalu situ lah. Nak pergi ke mana lagi, maka mereka menghalangnya dan membunuh dan merampas harta benda mereka. Lantaran itu orang-orang Quraisy menghantar surat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam meminta dengan penuh harapan bahawa barang siapa yang datang kepada Muhammad maka ia selamat. Justru Nabi sallallahu alaihi wasallam mengutus utusan kepada kumpulan Abu Bashir. Akhirnya mereka pun berjaya datang ke Madinah. Jadi dibenarkan oleh orang Quraisy supaya dia orang ni jangan duk tunggu-tunggu jadi lanun. Duk halang orang Quraisy tak boleh nak pergi berniaga. Baik dia, okeylah kami izinkan dia pergi Madinah. Duk Madinah tak jadi lanun. Jadi orang Quraisy selamat, kan. Kalau nak ikut perjanjian kena halau mai, jadi dia orang jadi lanun lagi pula, kan. Jadi nampak dah kemenangan Nabi SAW dalam hal tu, walaupun tindakan mereka ni menyalahi. Nabi tak menyalahi perjanjian, tapi dia orang ni
Nabi pun tak setuju dengan dia orang ni. Tapi bila orang Quraisy kata, tak apalah, kami izinkan dia orang pergi Madinah lah, supaya tak kacau rombongan kami. Jadi selamatlah rombongan Quraisy. Tapi dia tak diserahkan kepada Ustaz kalau ikut kata dia Kenapa? sebab dia lari Sebab Dia lari. Masa ni dia kata Nabi nak tangkap dia, tangkap dia kan. serah ke Quraisy, dia lari. Jadi Nabi tak dapat tangkap. Nabi memang nak tunaikan janji tu, nak serah. Tapi dia buat hal macam tu, dia bunuh, dia lari pula. Lari, orang Mekah sana lari keluar, seorang mai duduk kat Abu Bakar. Jadi kumpulan kuat. Jadi lanun, duk rompak pula. Kan? Jadi orang Quraisy kata, dia ni duk tang tu lanun kacau kita, nak pergi berniaga tak boleh. Jadi kami izin dengan tak apalah, Rasulullah panggil dia orang pergi gabung di Madinah. Duduk Madinah tak ada lanun. Jadi orang Quraisy selamat. Nabi tak kacau orang Quraisy, lanun tadi pun tak boleh nak kacau sebab dengan Nabi. Nabi tak payah serah lagi dah ke Mekah sebab orang Quraisy dah izinkan. Kan? Izinkan pergi Mekah, Madinah. Oh, masya-Allah. Abu Bashir. Jago-jago Quraisy masuk Islam. Ini khilaf. Antaranya disebut tahun 7 Hijrah, setelah genjatan. Jadi perjanjian Hudaibiyah tu juga disebut, bahasa kita, terjemah Melayu kita sebut genjatan senjata. Sejak tu tak ada perang, kecuali lanun tadi, lanun lah. Tapi perang antara Quraisy dengan Islam tak ada dah, damai. Tahun 7 tak ada perang. Tahun 8 tak ada. Tahun 8 ujung 8 tu baru ada berlaku perselisihan, sehinggalah berlaku pembukaan Kota Mekah tahun 9. Jadi damainya 6, 7, 8 tu separuh tahun lah. Kan? Jadi lebih kurang 1,5 tahun, hampir 2 tahun lah. Daripada pertengahan bulan 6, tahun 6. Hampir 2 tahun. Di damai, tak ada apa-apa. Pasal perjanjian tadi. Ujung-ujung tu baru berlaku balik, nanti akan barulah masuk peristiwa pembukaan Kota Mekah. Pada tahun 7 Hijrah, selepas genjatan senjata itu, Amru bin Al-As radhiyallahu anhu baru masuk Islam. Amru ada anak dia terkenal atau lebih dikenali, lebih dipanggil dengan Abdullah bin Amru. Cantik sikit nama anak dia, Abdullah bin Amru bin Al-As. Anak dia tu, Abdullah ni, lebih awal masuk Islam daripada ayah dia. Tahu anak dia masuk Islam umur berapa? Umur baru 11 tahun. Kalau kita ni budak hingui lagi. Kan? Tak, orang Arab ni 11 tahun dia nampak matang dah. Jadi baru 11 tahun masuk Islam. Kan? Akhirnya pada tahun 7 ni baru ayah dia masuk Islam. Jadi dia lebih awal masuk Islam daripada ayah dia. Jadi dia di antara 4 orang Abdullah. 4 ni semua Abdullah belaka, yang terkenal sebagai penghafal hadis yang paling banyak. Nak tahu siapa Pak Abdullah? Kita catat dulu. Yang pertama tadi saya sebut nama apa tadi? Abdullah bin Amru. Kalau lebuh nama Tok Wan dia sekali, Al-As. Abdullah bin Amru bin Al-As. Abdullah bin Amru pun cukup dah. Yang kedua Abdullah bin, agak-agak siapa? Boleh teka tak? Bin sahabat Nabi, siapa nama Abdullah ni? Abdullah bin Umar. Anak siapa? Umar bin Khattab. Pak dia Umar Khattab, Abdullah bin Umar. Budak-budak juga, umur 11 tahun. Dia berlaku hijrah. Kan? Abdullah bin Umar. Yang ketiga Abdullah bin Abbas. Abdullah bin Abbas. Kan? Berapa tahun sebelum hijrah? Setahun sebelum hijrah kot dia lahir. Abdullah bin Abbas, sepupu Nabi. Yang keempat Abdullah bin Zubair. 4 orang kanak budak-budak Abdullah. Jadi sebenarnya tadi Abdullah bin Amru, Abdullah bin Umar, Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Zubair. 4 orang Abdullah. Zubair, kita Arab lah sikit. Melayu Zubair. Main Kedah bet bet terus. Jadi bahasa Arabnya Zubair.
Zubair lah bahasa Melayu kita, BIR tu. Kan? Asalnya Zubair. Abdullah bin Zubair. 4 orang Abdullah yang terkenal sebagai orang yang paling banyak menghafal hadis. Abdullah bin Al-As. Yang kedua siapa dia masuk Islam, dia kata Khalid Al-Walid. Tak salah saya, ni khilaf ulama, Khalid Al-Walid sama ada tahun 7 ataupun Khalid ni masuk tahun pembukaan kota Mekah 9 Hijrah. Terkhilaf lah. Khalid Al-Walid kita tahulah apa gelaran kalau kita pingat Datuk Seri, Tan Sri apa semua ni, dia pingat apa? Tahu pingat dia? Dia dapat pingat, Nabi bagi pingat kat dia. Hero. Apa dia tu? Bahasa Arabnya Saifullah Al-Maslul. Terjemah Melayu Saifullah Al-Maslul. Kalau terjemah Melayunya pedang Allah yang terhunus. Gelaran dia, pingat dia tu. Jaksa bakti apa semua kan. Kita ada pingat-pingat. Dia pingat pedang Allah yang sentiasa terhunus. Saifullah Al-Maslul. Khalid bin Walid. Yang ketiga Uthman bin Talhah. Ini pun sama. Khilaf ulama sama ada dia 7 Hijrah ataupun masuk pada 9 Hijrah tahun pembukaan kota Mekah. Uthman bin Talhah ni siapa? Kisah saya pernah cerita dulu. Dia pemegang kunci Kaabah. Kan? Ingat tak? Tak ingat. Tak apa, tak ingat pun. Boleh saya ceritakan lagi. Dia pemegang kunci Kaabah. Tulis tu. Uthman bin Talhah pemegang kunci Kaabah. Satu tu je. Nabi nak masuk pun kena minta kunci daripada dia. Sampai hari ni pemegang kunci Kaabah ni keturunan dia. Kan? Keturunan dia, Talhah. Tak boleh tukar orang lain. Dia kena keturunan dia aje. Sampai hari ni. Okey, tahun dia kata 3 orang ni pembesar lah, orang yang dihormati oleh orang Quraisy, 3 orang ni masuk Islam. Tapi dia kata 7, ada lagi pandangan mengatakan 9 Hijrah. Tatkala mereka datang kepada Nabi SAW, baginda bersabda, sungguhnya Mekah telah mencampakkan kepada kita kepingan jantung hatinya. Ini bahasa kiasan. Nabi kata Mekah kita dah dapat jantung hati Mekah. Maksud kekuatan Mekah kat orang 3 ni. Ni hero-hero Mekah belakang ni. Yang ni masuk Islam hebat lah. Kan? Dia. Wallahu a'lam. Habis tajuk tu, masuk sebelah. Peringkat kedua, era baru. Perjanjian Hudaibiyah merupakan permulaan era baru dalam sejarah Islam dan umat Islam. Sebelum itu Quraisy merupakan musuh paling kuat. Sebelum ni, era sebelum ni, iaitu era Quraisy kuat dan dia pandang orang Islam ni alamat, gitulah. Macam semutnya, boleh pijak-jijak senang je. Lekeh, apa lagi, lemah, tak kuat, senang dikalahkan, kacang lah bahasa orang kata. Orang sekarang kan, senang pandang hina pada orang Islam. Tapi bila dah berlaku macam tu, dah nampak dia orang ni dah rasa gerun dengan tentera Nabi. Tengok yang ni, Nabi datang dengan tak ada senjata pun, datang pakai ihram. Kalaulah mereka kuat sangat, serang je lah, bunuh, habis, senang. 1,500 orang je pun. Main Mekah, senang je nak bunuh. Tapi tak berani. Allah dah tanamkan perasaan takut dalam musuh. Tak berani dah. Sampai nak jaga juga, tak nak tunjuk dia punya ego juga, buat perjanjian jangan masuk. Okeylah, Nabi patuh. Pasal Nabi dalam ihram, tak nak perang-perang. Kan? Okey, dengan persetujuan untuk menarik diri daripada peperangan dan menerima perdamaian dan keamanan, mereka patahlah sudah salah satu sayap paling kuat daripada 3 kelompok tentera bersekutu. Ahzab. Tentera bersekutu ni gabungan orang Quraisy Mekah, Ghatafan, orang yang tak Islam yang berada di sekitar Madinah, dan Yahudi Madinah. 3 ni musuh dalam Ahzab. Ahzab perang bersekutu ataupun perang parit, Khandaq. Yang tu cerita lain lah. Jadi dia orang ni bergabung 3 ni, Ghatafan, Quraisy, Yahudi, lawan tentera Islam ni. Lawan tentera Islam. Itu cerita lain. Dia nak sebutnya kuat musuh ni macam mana pun,
Dia orang try lagi. Setelah ni try lagi nak lawan dengan Nabi Muhammad dengan gabung. Kalau Quraisy saja kata tak boleh pergi, gabung 3 pasukan yang kuat-kuat. Tapi akhirnya kalah juga. Dan peristiwa yang lain lah. Okey, memandangkan pihak Quraisy mewakili golongan penyembah berhala serta pemimpin agama berhala di semenanjung Arab, tanah Arab, maka semangat permusuhan para penyembah berhala mula menurun dan hancur. Dia orang nampak geng dia yang paling dia orang harap penyembah berhala sekitar dia, bukan duduk Mekah aje, Merata lah. Sampai ke Yaman sana masih ada orang sembah berhala. Dengar kata orang Quraisy pun dah takut dengan Islam, habislah kita, macam tu kan. Jadi semangat dia orang dah lemah. Kerana itulah kita dapati kabilah Ghatfan tidak melancarkan provokasi besar selepas perjanjian. Dia orang pun takut, dia orang penyembah berhala juga, tapi dia kumpulan kecil nak banding dengan Quraisy. Tapi dia orang duduk dekat Madinah, bukan dalam, di luar Madinah, tapi dekat-dekat. Kalau ada pun sebab terbesar mereka melakukan penentangan adalah kerana hasutan orang Yahudi. Kalau ni orang Arab ni kalau bila cocok-cocok, provok-provok, dia jadi berani lain macam. Kau hero, kau pergi berani, kau berani pergi, dia pergi tu. Jadi selalunya kalau berlaku juga provokasi macam tu, tanda datang daripada api-api Yahudi. Yahudi yang cocok, kau pergi pergi. Orang Yahudi selepas diusir dari Yathrib Madinah, menjadikan Khaybar sebagai sarang. Khaybar, kawasan di luar Madinah, perkampungan Yahudi yang paling besar. Khaybar jaraknya lebih kurang 100 km, hampir-hampir lah. Saya pun tak tepat dengan 100 tu, lebih kurang macam tu daripada Madinah. Jadi orang Yahudi dulu duduk dalam Madinah, kan, Bani Nadir, Bani Qainaqah, banyak perkampungan kecil-kecil Yahudi di Madinah. Benteng dia. Bila dah mungkir janji, dah khianat Nabi halau. Dia pergi mana? Halau. Dia duduk di Khaybar. Tu Khaybar ni perkampungan yang paling besar Yahudi. Dia buat tembok paling besar. Sekarang ni masih ada, masih kekal. Tu kita duk geram. Yang kampung-kampung tempat-tempat orang Islam dia hancur habis semua. Sejarah Nabi, sejarah Yahudi kekal duk ada lagi, kan? Tapi saya pun tak nak pergilah, kan? Jauh apa nak pergi, kamu Yahudi. Ini masih ada. Dia kata para syaitan. Jadi dia orang duduk dalam tu masih duduk rancang macam mana nak serang Nabi, macam mana nak bunuh Nabi. Para syaitan mereka bertelur, ini bahasa dia lah, ini bahasa kiasan dia, dan menetah di situ. Penjahat, penjenayah Yahudi ni semua lahir situ. Lanun-lanun dia semua. Sambil menyalakan api fitnah dengan marak, mereka menghasut orang Arab yang berada di sekitar Madinah. Hasut supaya buat sesuatu bagi jadi permusuhan, bagi jadi peperangan dengan orang Islam. Mereka merancang untuk menghapuskan Nabi SAW dan umat Islam, atau sekurang-kurangnya menimpa kerugian besar kepada orang Islam. Biar kalau tak kalah orang Islam pun bagi adalah mati, rumah, roboh apa semuanya. Oleh kerana itu, langkah tegas yang pertama sekali dilakukan oleh orang Quraisy, oleh Rasulullah SAW selepas genjatan senjata ini ialah melancarkan serangan muktamad terhadap sarang itu, iaitu Khaybar. Berlaku pula peristiwa Khaybar. Ini penghujung 8 Hijrah kot, akan disebut nantilah. Kegiatan tadi, akan tetapi era selepas perjanjian turut memberi peluang besar terhadap peluang besar kepada umat Islam untuk melebarkan dakwah Islam. Jadi masa damai itu banyak Islam mula keluar untuk sebarkan dakwah. Kegiatan umat Islam dilipat gandakan dalam hal ini. Keterlibatan mereka dalam lapangan dakwah lebih menonjol berbanding keterlibatan dalam aktiviti ketenteraan. Dulu asyik perang, lepas tahun perang. Tak ada nak sebar dakwah cara damai. Jadi waktu damai ni ambil kesempatan mereka pun keluar dakwah. Justru penulis kitab ni berpendapat, dia kata, untuk membahagikan perbincangan pada peringkat ini kepada dua bahagian: aktiviti dakwah, pengutusan surat kepada raja-raja dan pemerintah. Nabi mula ada idea, dicadangkan, tulis surat ajak masuk Islam kepada pembesar dunia. Siapa dia? Antaranya kepada Raja Mesir, namanya Raja Muqawqis. Raja Muqawqis hantar surat suruh dia masuk Islam. Aslim taslam, masuk Islam kamu selamat.
Dakwah Nabi tu melalui surat. Sebab tu Nabi kata, bila Nabi nak tulis surat, sahabat kata, ya Rasulullah, pembesar dunia ni, surat kalau tulis kosong gitu, dia orang tak nak terima, tak layan. Habis tu macam mana? Kena ada cop. Kalau kita sign, ada cop rasmi lah, cop mohor tu. Okey, Nabi kata kalau macam tu buatlah, buat cop tu. Maka sahabat buatlah cop sebesar cincin ni, yang tulisnya Muhammad Rasul Allah. Dia daripada bawah ke atas, 3 perkataan. Susunannya Muhammad, lapisan garis bawah Muhammad Rasul Allah, tiga baris itu. Dibuat cincin daripada perak, itu dia jadi cop Nabi. Tulis surat, cop. Maksud surat tu daripada Muhammad Rasulullah SAW. Antara karamah, antara mukjizat cincin, dikatakan kan kita cop. Kalau nak cop bagi betul kan, kena pada cop tu tulisan dia terbalik. Betul tak? Cop terbalik, bila kita teng, barulah boleh baca. Betul tak? Kalau di cop tu tulisnya betul, kita boleh baca, cop jadi terbalik. Dia macam itulah. Tapi cincin Nabi, tulisannya tak terbalik. Muhammad, mim ha mim dal macam kita tulis, bila cop pun tak terbalik. Mim ha mim dal Rasulullah. Jadi dulu Nabi pakai cincin. Cerita cincin orang lelaki ni, orang perempuan tak sama hukum dia. Orang lelaki sunnah pakai cincin daripada perak. Dan Nabi suka dengan batu akik warna hitam. Tunjuk sikit lah kan. Akik warna hitam. Saya ceramah itu masa di Mekah dengan jemaah-jemaah, pakat cari, ustaz akik warna hitam, pakat pergi kedai cari nak beli. Alhamdulillah lah kan, boleh amal sunnah. Di jari mana nak pakai? Nabi kelingking. Dua ni sama ada kadang tukar kanan, kadang tukar kiri. Jari manis ada sahabat pakai, Nabi tak larang. Boleh lah, maksudnya boleh, dibolehkan jari manis. Adapun larangan hadis, 2 jari ni tak boleh pakai. Apa ni, tengah dengan telunjuk, dan ibu jari satu lagi, 3. Orang lelaki, orang perempuan boleh pakai semua. Orang perempuan boleh 5 boleh, pasal orang perempuan ni memang perhiasan kan, boleh pakai. Orang lelaki tak boleh. Setelah Nabi buat cincin dia jadi cop tadi ni, maka Nabi tukar, tak pakai cincin batu hitam dah, dia pakai cincin Muhammad Rasulullah tu. Itulah sampai hayat Nabi wafat. Itulah cincin Nabi. Cincin Muhammad Rasulullah tu. Jadi cincin tu bila Nabi wafat, disimpan oleh Aisyah, disimpan oleh Hafsah. Hafsah pegang. Hafsah salah seorang isteri Nabi juga. Madu Aisyah lah, dia anak Sayyidina Umar. Jadi bila pemerintahan Abu Bakar, cincin tu ada pada Hafsah. Setelah tu pemerintahan Sayyidina Umar, maka Sayyidina Umar biarlah cincin tu kekal pada Hafsah. Tapi tak salah, Sayyidina Umar minta kot, dia nak ambil tabarruk, nak ambil berkat cincin Nabi, dia minta simpan. Hafsah pun bagilah kat ayah dia kan. Jadi, dan juga jadi harta negara. Harta negara. Setelah tu zaman Sayyidina Osman ada ketika dia pakai nak ambil berkat cincin Nabi. Pakai. Jadi bila dia pergi ke masjid Masjid Quba, ada satu perigi di situ. Tapi dah kambuh dah, tak ada dah, cuma dia buat tanda. Kan? Cikgu perasan tak? Kat dataran tu dia buat marble putih, merah buat bulat, itu tanda Bi'ru Aris. Nama asal perigi itu Bi'ru Aris. Aris tu nama Yahudi, Telaga Aris. Sampai terkenal lah nama telaga tu, nama Aris, Telaga Aris. Jadi akhirnya Sayyidina Osman nak ambil wuduk tu, nak pergi sembahyang di Quba. Ambil wuduk, terlorot cincin dia masuk dalam perigi, cincin Muhammad Rasulullah tu. Maka dia suruh semua orang keringkan perigi, nak ambil juga cincin tu, simpan balik. Keringkan perigi, air dah tak ada pun tak jumpa agak cincin tu. Sehingga telaga tu dinamakan Telaga Cincin, Bi'ru Khatam. Daripada Bi'ru Aris, jadi ada 2 nama lah, Bi'ru Aris, Bi'ru Khatam. Tapi sekarang ni kambuh lah, perigi tu tak ada dah. Okey, penghantaran surat. Kita tengok. Tadi ni dakwah. Jadi Nabi hantar surat kepada Raja Mesir. Apa balasan Raja Mesir? Raja Mesir dia tak menentang Nabi, dia simpan elok surat tu dengan penghormatan, simpan.
dan dia tak masuk Islam, dia hadiah kepada Nabi. Apa dia hadiah dia? Bunga emas. Bunga emas. Lepas itu banyak lagi hadiah lain, antaranya Maria Qibtiyah, gundik yang paling cantik, gundik istana dia lah. Tak Islam lagi Maria. Jadi hadiah untuk Nabi, buat dia sebagai hamba. Sampai pada Nabi tengok Maria dan Nabi bebas merdekakan hambanya dan Nabi kahwin, buat proses perkahwinan. Jadi isteri Nabi Maria Qibtiyah sehingga dapat anak seorang. Itu je satu-satu anak Nabi daripada zuriat selain Khadijah. Khadijah semua 6. Yang ketujuh Ibrahim, nama Ibrahim anak Maria Qibtiyah. Ya. Akhirnya wafat juga Ibrahim tu, umur setahun lebih wafat. Itu surat yang pertama. Surat yang kedua dia hantar kepada Raja Rom. Raja Rom ni kalau kita Amerika lah kot, negara yang kuasa dunia besar ni. Raja Rom, Herakles. Raja dia Herakles. Dalam bahasa Arab tu dia Herakles lah. Yang ketiga, Raja Herakles tu dia lawan utusan yang hantar surat. Dia lawan, dia bunuh. Akhirnya dia yang kena bunuh. Yang ketiga, surat kepada Raja Parsi. Raja Parsi Kisra. Raja Parsi. Sampai ke Raja Parsi, dia dapat surat tu, dia koyak surat. Sebab apa? Dia marah pasal letak nama dia bawah pada nama Muhammad. Kan letterhead tu, yang atas tu pengirim lah kan? Atas tu surat daripada kerajaan ke, surat daripada apa, memang nama dia atas, kepada baru nama bawah. Memang macam tu lah. Nabi pun tulis daripada Muhammad Rasulullah kepada Raja Kisra Parsi, pembesar Parsi. Nama dia bawah, dia geram nama dia bawah kan? Dia koyak surat tersebut, campak. Utusan Nabi cerita pada Nabi, ya Rasulullah, dia koyak surat. Nabi doakan semoga Allah koyakkan kerajaan dia. Tak lama lepas itu habis, kerajaan dia hancur lebu daripada anak dia sendiri. Anak dia sendiri bunuh bapa dia yang raja waktu tu pasal dia nak jadi raja cepat-cepat. Akhirnya bergaduh, perang sama dia, hancur lebu habis semua kekuatan dia orang. Doa Nabi SAW. Itulah antara dan satu raja kepada Raja Najasyi akan dicerita nanti. Kita tengok penghantaran surat kepada raja-raja. Pada penghujung tahun 6 Hijrah, setelah Rasulullah SAW kembali daripada Hudaibiyah, baginda mengambil langkah menulis surat kepada raja-raja untuk menyeru mereka kepada agama Islam. Apabila baginda hendak menulis surat tersebut, ada sahabat yang beritahu bahawa raja tidak menerima sebarang surat kecuali yang tertera cop rasmi. Lantaran itu Nabi SAW membuat cop daripada perak yang diukir padanya Muhammad Rasulullah. Ukiran itu dimuatkan dalam 3 baris, iaitu 1 baris untuk perkataan Muhammad, 1 baris Rasul dan 1 lagi untuk Allah. Kedudukannya adalah seperti berikut, itulah Muhammad Rasulullah. Muhammad itu di barisan bawah. Jadi Nabi pernah sebut, jangan buat cincin macam cincin aku ni, cincin Muhammad Rasulullah tu. Ada. Kata ulama, zaman Nabi tak boleh lah, sebab tu cop dia, identiti Nabi. Sekarang ni kita nak buat cop, kita nak ambil berkat tulisan tu je, boleh. Zaman dulu kalau semua pakat buat, jadi boleh dipalsukan lah kan, cop. Baginda memilih para sahabatnya yang mempunyai pengetahuan dan pengalaman untuk menjalankan tugas buat cop tu. Mereka dihantar untuk menemui Raja-Raja Al-Allamah Al-Mansurfuri. Ini ulama sirah ni, dia kata menegaskan bahawa Nabi SAW mengutuskan utusan itu pada bulan Muharram tahun 7 Hijrah. Berapa hari sebelum baginda keluar ke Khaybar, sebelum perang Khaybar. Berikut teks-teks surat dan sebahagian dari reaksi yang diperoleh darinya. Surat kepada Raja Najasyi. Siapa dia Raja Najasyi? Raja Habsyah. Yang Habsyah sekarang, Najasyi Habsyah sekarang Ethiopia lah. Sebab Raja Najasyi dulu empire dia besar, dia menguasai Afrika sampai ke Yaman selatan pada Mekah tu. Yaman tu dalam empire Habsyah, besar lah, kuasa dunia besar. Najasyi ialah namanya Asyamah bin Abjar.
Baginda SAW menulis surat kepadanya yang dibawa oleh Amru bin Umayyah Ad-Damri pada akhir tahun 6 Hijrah. 6 Hijrah. Jadi bila Nabi balik daripada perjanjian Hudaybiyah tu lah, terus Nabi tulis surat ke dia. Dan pada bulan Muharram 7 Hijrah, pada akhir 6 atau pada bulan Muharram. Jadi itulah. At-Tabari ada menyebut teks tersebut, akan tetapi jika diperhatikan secara mendalam pada kandungan surat yang disebutkan, ternyata ianya bukan surat yang tulis oleh Nabi SAW selepas perjanjian Hudaybiyah, sebab dikatakan Raja Najasyi dah masuk Islam. Dah masuk Islam. Bila? Masa Nabi duduk di Mekah lagi. Kan? Sebab Nabi hantar rombongan Nabi, orang Mekah yang kena siksa ni, diketuai oleh Sayyidina Ja'far bin Abi Talib, daripada Mekah hantar suruh pergi Raja Habsyah, pergi Habsyah, minta perlindungan, apa orang kata, suaka politik ni, perlindungan politik, duduk sana. Waktu tu dia berlaku dialog dengan Raja Najasyi sehingga dia rasa betul Islam ni. Malah waktu tu dia agama apa? Dia beragama Kristian, yang Trinity lah, Kristian Trinity dah ada waktu tu. Dia anggap itulah Tuhan anak, Tuhan bapa, Tuhan ibu semua tu. Jadi akhirnya dia kata betul lah cerita Maryam dan Isa ni yang versi orang Islam cerita, bukan yang dia duk dengar-dengar orang Kristian tu. Yang ni lagi betul. Akhirnya dia katakan dah masuk Islam. Malah ada kemungkinan ianya adalah surat yang diutus melalui Ja'far bin Abi Talib ketika dia keluar bersama sahabat-sahabatnya untuk hijrah ke Habsyah dulu. Masa awal dulu ni, surat yang suruh masuk Islam tu, surat awal masa Nabi di Mekah lagi. Kan? Ini kerana pada akhir surat itu ada menyebut perihal tentang golongan muhajirin itu dengan tagnya yang berbunyi, aku telah mengutuskan kepada kamu anak saudaraku Ja'far bersama sekumpulan umat Islam. Justru apabila ia datang kepadamu, maka haraplah diterima mereka itu dan janganlah mereka ditindas. Al-Baihaqi meriwayatkan daripada Ibn Ishaq, isi surat ditulis oleh Nabi SAW kepada Raja Najasyi berikut. Ini adalah surat daripada Muhammad, seorang Nabi, kepada Najasyi Al-A'sham, pemerintah besar Habsyah. Najasyi ni sebagian kata bukan nama dia. Macam kita, maaflah kita guna serat nak contoh aja. Nama kita punya pemimpin apa? Agung. Agung tu bukan nama, jawatan. Agung, Perdana Menteri. Najasyi ni pemimpin besar. Dia orang tu bahasa dia. Nama dia A'sham tadi ni. Salam sejahtera ke atas mereka yang mengikuti petunjuk dan beriman dengan Allah dan Rasulnya. Aku naik saksi bahawa tiada Tuhan selain Allah semata-mata dan tidak ada sekutu baginya, wahdahu la syarikalah, dan tidak mempunyai isteri dan anak. Dan aku naik saksi bahawa Muhammad adalah hamba dan Rasulnya. Aku menyeru kamu dengan seruan Islam, kerana sungguhnya aku adalah Rasulnya. Justru Islamlah kamu, nescaya kamu selamat. Wahai ahli kitab, marilah kepada satu kalimah yang bersamaan antara kami dengan kamu, iaitu kita semua tidak menyembah melainkan Allah, dan kita tidak sekutu dengannya sesuatu jua pun, dan jangan pula sebahagian dari kita mengambil akan sebahagian yang lain untuk dijadikan orang-orang yang dipuja dan didewa-dewakan selain dari Allah. Maksudnya kita sama-sama kita tak boleh sembah. Tak boleh sembah sesama manusia dan sesama makhluk. Kemudian jika mereka berpaling, ini mereka enggan menerima dakwah Islam, maka katakanlah kepada mereka, saksikanlah kamu bahawa sungguhnya kami adalah orang Islam. Jika kamu enggan menerima seruan ini, maka kamu menanggung dosa orang-orang Kristian dari kalangan kaummu. Seorang jadi khilaf ulama, adakah Nabi tulis surat ni setelah perjanjian Hudaybiyah atau masa sebelum lagi? Jadi nampak ayat ni macam Najasyi belum Islam. Seolah surat ni surat pertama yang Nabi dikirim pada Ja'far bin Abi Talib sebelum hijrah. Seorang penyidik besar iaitu Dr. Humaidullah dari Paris, Paris telah tersebut teks surat
yang dapat dikesan tidak berapa lama dahulu, sama seperti yang disebutkan oleh Ibn Qayyim. Di samping terdapat kelainan pada satu perkataan sahaja, Dr. Humaidullah berusaha keras untuk menganalisis teks tersebut dengan sokongan penemuan-penemuan moden. Teks surat itu seperti yang disebutkan oleh beliau adalah seperti berikut: dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, daripada Muhammad Rasulullah kepada Najasyi, pemerintah besar Habasyah. Salam sejahtera kepada orang yang mahu mengikut petunjuk. Adapun setelah itu, sungguhnya aku mengutuskan kepadamu pujianku kepada Allah yang tiada Tuhan selain Dia. Dialah Raja yang Maha Suci, yang Maha Sejahtera, yang memberikan keamanan dan yang Maha Berkuasa. Aku nak saksi bahawa Isa putra Maryam adalah Ruhullah dan kalimahnya yang dicampakkan kepada Maryam, gadis perawan yang suci, dan menjaga kehormatan dirinya, sehingga dia mengandung Isa dengan ruh dan tiupan Allah. Sebagaimana dia menciptakan Adam dengan tangannya, tangan Allah. Tangan Allah bukan bererti tangan yang kita makhluk ni. Itu bahasa kiasan dengan langsung daripada Allah. Sungguhnya aku mengajak supaya menyembah Allah semata-mata, tidak ada sekutu baginya, serta bertaat setia untuk mentaatinya. Aku mengajak engkau supaya mengikut aku dan beriman dengan Tuhan yang mengutuskan aku, kerana sungguhnya aku adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku menyeru kamu dan para tenteramu kepada agama Allah. Dengan itu aku telah pun menyampaikan dan memberi nasihat. Maka terimalah nasihatku. Salam sejahtera ke atas mereka yang mahu mengikut petunjuk. Yang bahagia, Dr. Humaidullah menegaskan bahawa teks ini adalah teks surat yang ditulis oleh Nabi SAW kepada Najasyi selepas perjanjian Hudaibiyah. Itu pendapat dia. Kesahihan teks ini memang tidak diraguai setelah melihat pada alasan-alasan lain. Akan tetapi, untuk mengatakan bahawa surat ini adalah surat yang ditulis selepas perjanjian Hudaibiyah, tidak ditemui dalil. Nak pasti tak boleh nak pastilah. Dia kata selepas perjanjian Hudaibiyah. Ada ulama lain sebelum tu kata sebelum. Jadi nak pastikan mana satu betul ini, A ke B, wallah alam, tak ada jawapan. Kan? Apa yang dikemukakan oleh Baihaqi daripada Ibn Ishaq lebih menampakkan bahawa ia adalah seperti surat yang ditulis oleh Rasulullah SAW kepada raja-raja dan para pemerintah Nasrani, Kristian, selepas perjanjian Hudaibiyah. Ini kerana dalam surat itu tertulis ayat Al-Quran, wahai ahli kitab. Ini kandungan ayat Al-Quran. Marilah kembali pada satu kalimah tu, bunyi ayat Al-Quran, qul ya ahlal kitabi ta'alau ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum. Nabi tulis dalam surat tu ayat ni. Ayat ni turun masa Nabi di Madinah. Dia buat kaitan-kaitan macam itulah. Nak tunjuknya surat ni memang selepas perjanjian Hudaibiyah, selepas hijrah Nabi. Sebagaimana kebiasaan dilakukan oleh baginda menulis surat-surat tersebut. Dalam teks surat yang dikemukakan oleh Baihaqi juga ada menyebut nama Asyamah secara terang. Sementara teks yang dikemukakan oleh Dr. Humaidullah, pada perkiraan penulis, besar kemungkinan ianya adalah surat yang dihantar oleh Nabi SAW selepas kematian Asyamah kepada raja yang menggantikannya. Mungkin kerana itu tidak disebut nama dalam surat. Jadi yang kata selepas tu mungkin dia tak sebut nama Asyamah. Mungkin Raja Najasyi itu yang lain dah. Setelah Raja Najasyi yang pertama tu, yang masuk Islam awal, dah mati. Kan? Sebab Nabi semayang jenazah ke atas jenazah gaib. Semayang gaib itu pertama kali Nabi semayang jenazah gaib kepada Raja Najasyi yang Islam. Kan? Kita sunnah, bukan sunnah, dituntut untuk semayang jenazah gaib. Kalau orang yang kita kenal, orang yang, yalah, kita nak semayang jenazah, gaib, semayang gaib, jenazah gaib. Gaib tu gaib lah, semayang gaib. Maksudnya jenazah tu tak duduk depan kita, jenazah tu duduk kampung mana tu, hala mana, negara mana, kita semayang dari sini. Cara aturan semayang sama aja dengan semayang jenazah biasa yang jenazah duduk depan. Jenazah duduk depan kita panggil semayang hadir. Semayang jenazah hadir. Hadir tu jenazah duduk ada. Kan? Semayang jenazah gaib.
Lebih lagi orang yang rapat yang kita, kenalan rapat, keluarga ke, boleh. Cuma beza daripada niat. Ada sebut perkataan jenazah ghaib. Saja aku semayang ke atas jenazah ghaib, 4 takbir, fardu kifayah, makmum kerana Allah, imam atau makmum kerana Ta'ala. Tapi mesti syarat dia seperti mana syarat orang semayang jenazah biasalah. Setelah mandi kafan baru boleh semayang. Ada pernah berlaku orang buat semayang ghaib, rupanya jenazah tu duduk postmortem lagi, tak mandi lagi. Macam kisah ni lah kan, kemalangan yang berlaku kapal terbang tu, tak tahu orang mana hala tu, dia pergi semayang dah kemalangan hari apa itu? Hari Khamis kan, kemalangan Khamis. Jumaat dia orang dah semayang jenazah. Mana boleh mayat jenazah duduk di hospital, duduk postmortem lagi, duduk di NA lagi, tak mandi lagi. Dan Sabtu pun tak boleh lagi, dia serah hari Ahad kan, serah pada waris. Baru maksudnya dah mandi dah tu, baru boleh semayang jenazah. Tak ada tempoh sebenarnya. Selagi belum kita buat, boleh kita semayang jenazah ghaib. Walaupun ada qaul mengatakan sebulan, tapi ada je Nabi semayang jenazah dalam kubur. Jenazah tu dalam kubur dah, tanam dah. Nabi semayang jenazah, ada riwayat dalam Sahih Bukhari. Jenazah tu lama dah lah dalam kubur, Nabi semayang di kubur. Itu kira ghaib juga. Walaupun kita pergi di depan kubur dia, ghaib lah. Maksudnya tak ada depan tu, jenazah tak ada, dalam tanah dah. Itu ghaib juga. Boleh kita semayang macam tu. Selagi kita belum buat, kita buat je lah. Boleh buat sendiri, tak perlu berjemaah pun tak apa. Jemaah lagi bagus lah kan? Niatnya, niat tu je beza. Yang takbir apa semua, bacaan semua sama je, doa-doa semuanya, susunan semayang jenazah. Okey, kita sambung sikit. Namun berapa dah? Sikit. Namun begitu, penulis tidak berupaya mengukarkan dalil yang muktamad atas kronologi ini, melainkan sekadar mengukarkan bukti-bukti dalaman yang menunjukkan kaitan isi surat tersebut. Yang mengherankan, Dr. Humaidullah menegaskan bahawa teks yang dikemukakan oleh Baihaqi daripada Ibn Abbas ialah teks surat yang ditulis oleh Nabi kepada selepas kematian Asyamah kepada penggantinya setelah tentera, yang jelas pada teks tersebut nama tertera jelas pada teks tersebut nama Asyamah. Allah saja mengetahui. Jadi senang ceritanya. Ada ulama kata selepas, ada ulama kata sebelum. Tak tahu pasti yang mana satu. Senang kan? Tentang bab Najasyi seorang je yang tak tahu surat tu sebelum ke selepas. Adapun yang saya cerita tadi kepada Marja Mesir, Parsi, Rom, yang ni semua selepas peristiwa Hudaibiyah. Pasti. Apabila Amru bin Umayyah Ad-Damri menyampaikan surat Nabi SAW ini kepada Najasyi, ia diambil oleh Najasyi dan diletakkan di atas matanya, hormat surat tu. Kemudian dia turun dari singgasananya ke bawah serta mengisyaratkan keislamannya di hadapan Ja'far bin Abi Talib. Ketika itu Ja'far duduk ada situ. Ja'far datang daripada Mekah tu, duduk di Najasyi, duduk di Habsyah ni sampai hari ini. Berapa tahun lama lah itu kan? Kemudian dia membalas surat Nabi SAW seperti berikut. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, kepada Muhammad Rasulullah SAW. Daripada Najasyi Asyamah, salam sejahtera ke atasmu wahai Nabi Allah, sebagai salam daripada Allah, rahmat dan keberkatannya, Allah yang tiada Tuhan selain dia. Adapun setelah itu, aku telah menerima suratmu wahai Rasulullah berkaitan apa yang engkau sebutkan tentang Isa. Maka demi Tuhan langit dan bumi, sungguhnya Isa itu tidak lebih daripada apa yang engkau sebutkan. Maksud dia manusia, dia utusan Allah, tak lebih dekat. Yang kata Tuhan-Tuhan tu tak, itu mengarut dia. Maksud itulah, ianya adalah seperti mana yang engkau katakan. Kami sebenarnya telah mengetahui apa yang engkau utuskan kepada kami, dan kami telah melayani anak saudaramu, iaitu Ja'far bin Abi Talib, serta para sahabatmu. Justru aku naik saksi bahawa engkau adalah Rasulullah yang sebenar-benarnya, dan aku membai'ah engkau serta membai'ah anak saudaramu. Bai'ah ni janji setia Islam.
Dan aku mengatakan Islamku di hadapannya menyerahkan diri kepada Allah Tuhan semesta alam. Ya. Sebelum itu Nabi SAW telah meminta kepada Najasyi supaya menghantar pulang Ja'far bersama orang Muhajirin yang bersamanya ke Habasyah. Jadi tahun 7 Hijrah, Ja'far balik. Ni khilaf, confuse ni. Sama ada surat ni selepas atau surat ni sebelum. Jadi Ja'far balik tahun Nabi serang Khaybar 7 Hijrah. Khaybar tadi Yahudi Khaybar kan. Kena konsentrate semua, pening ni. Pergi Khaybar, balik Habasyah, mai Rom. Perang dengan Quraisy. Perjanjian tu dengan Quraisy, dengan orang yang ada setia dengan Quraisy, iaitu orang Arab sekitar Quraisy. Yahudi tak ada kaitan. Yahudi, semua Yahudi, dia bukan Quraisy. Dia utara Madinah. Dia jauh daripada Mekah. Dia orang lagi jauh dari Mekah. 7 Hijrah. Tak salah saya 7 Hijrah. Jadi sebab Khaybar ni dah melampau sangat lah kita kata. Dia orang dah Nabi halau orang Yahudi dalam Madinah. Dulu-dulu ni dah halau dah. Tahun 2 Hijrah, 3 Hijrah, 4 Hijrah. Halau. Dia orang berkumpul di situ. Dulu Khaybar ni aman damai. Tak ada musuh Nabi daripada Khaybar. Tak ada. Musuh Nabi daripada Khaybar tak ada. Yang nak main, nak bunuh Nabi, nak rancang macam tak ada. Tapi sejak orang Yahudi ni kena halau, duduk sana, dia orang rancang macam-macam nak khianat Nabi. Nabi tak boleh duduk diam lah. Sementara sebelum mereka sampai, baik kita serang dulu. Itu yang Nabi serang Yahudi Khaybar. Sebelum itu Nabi SAW meminta kepada Raja Najasyi itu meninggal dunia pada Rejab tahun 9 Hijrah. Selepas peperangan Tabuk, Nabi SAW telah menyiarkan berita kematiannya semasa hari kematiannya, dan Nabi SAW melakukan sembahyang gaib, jenazah gaib tadi ke atasnya. Setelah dia meninggal dunia, takhtanya digantikan oleh seorang raja yang lain, di mana Nabi SAW menulis satu lagi surat kepadanya, tetapi tidak diketahui sama ada ia terima Islam atau tidak, sampai Nabi wafat tahun 10 Hijrah. Surat kedua pada Raja Muqawqis. Allah alam, kita berhenti kat situ. Muqawqis apa dia? Raja Mesir yang kita sebut tadi. Akhirnya dia hantar balas balik surat tu dengan penghormatan pada Nabi, dan dikatakan dia tak terima Islam. Ya, tak terima Islam. Jadi amanlah, raja kerajaan dia aman sebab dia hormat Nabi juga. Kerana yang pertama, dia hormat kerana Nabi ni, tahulah sejarah Nabi, daripada dah makin kuat, orang Arab pun takut. Yang kedua, dia nampak persahabatan Nabi dengan orang Mesir ni bukan baru mula, tapi sejak atas tu. Siapa dia? Nabi Ibrahim kahwin dengan Hajar. Hajar ni orang Mesir. Jadi Nabi Muhammad keturunan Ibrahim. Jadi dia kenang tu, macam kita adik-beradik ni. Kan, kenang keturunan tu. Sejarah lampau, sejarah keturunan. Jadi sejarah keturunan ni kita kena ambil tahu. Nabi suruh kita hafal nasab. Ihfazu ansabakum. Hafallah kamu nasab keturunan. Kita ingat takat berapa? Mungkin takat 3 je kan? Pak, Tok. Habis. Tekan tangan tengah. Ada lagi atas tu. Lepas Tok panggil apa? Nyang. Atas Nyang? Tak ada. Tak ada lah. Nyok tu buah nyok. Kan? Kebanyakan kita, saya sendiri pun tahu takat 3 di atas. Takat tu lah. Jadi bila kita dah hafal 3, cerita ke anak kita, jangan cerita 2 je, cerita 3 tu. Bagi dia orang catat. Kan? Bin apa? Bin. Biar ke bawahnya suruh dia cerita lagi. Jadi dia ada 6 dah lah. 7, 8, 9. Kan? Kau boleh cari, sementara ada orang tua-tua ni, kena pergi cari. Ni siapa nama tok kita ni, monyang-nyang kita ni. Jadi Nabi yang suruh kita hafal keturunan tu, supaya baru kita tahu family kita. Kalau tak, kita tahu anak kita, cucu kita je lah. Sepupu dah tak kenal dah. 2 pupu tak kenal. 3 pupu dah tak ingat dah. Kan? Saya silap, kahwin adik-beradik pun tak kenal. Kan? Walaupun halal lah, 3 pupu dah halal lah kan.
Jadi Sayyidina Umar kata, hafallah nasab kamu seperti mana Nabi suruh, supaya kamu tak berlaku perselisihan nak bergaduh. Biasa nak bergaduh ni, oh tahu adik-beradik, Allah tak payahlah nak gaduh, kan? Selalu macam itulah. Jadi penghalang supaya kita kenal keturunan. Tapi keturunan Nabi SAW 30 keturunan, semua dia orang Habib-habib ni, kalau tanya dia boleh baca satu-satu sampai 30 sampai Rasulullah. Bin. Padahal baru kenal no? Bergaduh baru kenal. Allah Akbar. Waktu damai lah patutnya kita kenal awal kan, supaya tak jadi bergaduh. Jadi kadang itulah kita nampak macam dunia kita sekarang kan. Tak, seolah macam tak ada masa lah, tak dan nak cerita anak-anak ni sepupu kau ni, anak sepupu tu pipit. Tak sempat. Dah macam tak ada masa. Sibuk kita dengan dunia. Memang itu pun akhir zaman, ya. Jadi tapi sebenarnya kita teknologi banyak. Facebook boleh cari adik-beradik kita. Boleh cari adik-beradik. Boleh trace. Dalam Facebook tu ada. Dengan WhatsApp kita boleh WhatsApp je, Assalamualaikum ni sepupu anak tok nyang nyong ni kan. Cerita. Tapi kita benda tu dah dilupa-lupakan. Mungkin sebab ilmu jugalah kita anggap benda tak penting lah nak minta tahu apa, kan. Tapi padahal dalam Islam benda tu wajib. Bukan wajib, benda tu benda yang dituntut sangat-sangat untuk kita kenal keturunan kita. Jadi itulah dia ni tahu sejarah Nabi daripada Ibrahim. Ibrahim pernah kahwin dengan Hajar. Lagi isteri Ibrahim dia Sarah isteri pertama, Hajar isteri kedua. Ada lagi 2 orang isteri Nabi Ibrahim yang lain. Tapi anak Nabi Ibrahim yang pertama sekali siapa? Ismail, daripada anak Hajar. Hajar bini isteri yang kedua, tapi dia dapat anak yang pertama. Sarah isteri yang pertama, tapi lambat dapat anak, umur 90-an dah baru dapat anak. Nama anak dia Ishak. Anak Ishak Yaqub. Iaitu Yaqub 12 orang anak lelaki, Yusuf salah seorangnya Yusuf, 12 Bunyamin, Yahuda apa semua 12 orang. Itulah sejak tu ke bawah dipanggil Bani Israel. Sejak 12 orang tu ke bawah-bawah sampai hari ni semuanya Bani Israel. Bani itu makna apa? Anak lelaki, bukan kaum, anak lelaki. Anak-anak, kita sebut anak-anak lelaki kepada Israel. Siapa Israel? Kita duk marah Israel, celaka Israel lah, apa laknat Israel. Israel tu nama Nabi. Isra tu Abdul, Il tu Allah, Abdullah. Israel tu terjemahan dalam bahasa Arab. Israel bukan bahasa Arab lah, bahasa Ibrani. Terjemahan bahasa Arab Abdullah. Siapa Abdullah tu? Yaqub, Nabi Yaqub. Jadi anak dia dipanggil anak-anak lelaki kepada Yaqub. Bani Yaqub, Bani Israel. Jangan kita ada pergi kutuk Israel ni laknat lah apa segalanya. Yang kena Nabi Yaqub. Ya, yang jahat sekarang ni Zionis Yahudi, kan. Walaupun memang betul lah mereka ni daripada keturunan tu, tapi kalau kita sebut Israel saja macam kutuk Nabi Yaqub lah pula. Hati-hatilah, kan. Wallahu alam. Jadi kita akan tengok pada tajuk surat kepada Kisra. Mana Kisra? Ini Mesir. Muka surat 520 nanti insya-Allah. Macam salah satu dakwah kan Ustaz kan. Surat ni kan. Mana ada dunia sekarang nak tulis tak berani je. Nak ajak masuk Islam perang kan. Jadi sebab matlamat jadi pemimpin sekarang bukan nak dakwah Islam. Kebanyakan matlamat nak jadi pemimpin sebab fulus, sebab duit, sebab nak dapat kekayaan, nak dapat pengaruh. Takkan ada lagi dah sejak lepas beberapa khalifah Islam, takkan ada lagi dah orang yang macam tu. Naik tujuan nak sebar dakwah, kan. Nak tujuan nak sebar dakwah. Kecuali akan ada nanti
Pemimpin terakhir untuk orang Islam. Siapa dia? Imam Mahdi dan Nabi Isa. Itu je kembali kepada metod dakwah Nabi SAW. Dapat merintah nak dakwah, nak sebar Islam. Bukan untuk kekayaan, bukan untuk duit. Masya Allah. Kita tak kata siapa lah. Kalau kita tah saya dijantik jadi pemimpin pun, tah jadi perangai macam tu juga. Sama je. Waktu tak ada apa ni berani nak cakap kan. Waktu tak ada apa ni lah, ini rasuah, no, ini tak boleh, ini tak boleh. Cuba Allah uji kita duduk kursi tu tengok. Jadi sebatu lah juga. Wallahu alam. Ya. Dah baca dari 2014. Ya. Zamri mula. Zamri yang jadi Oh. dah nak 10 tahun dah tak kata. Itu dewa kat belakang. Oh. Alhamdulillah lah. Tu tanda apa? Tanda Allah sayang lagi, duk panggil lagi orang ni, duk datang lagi kan. Tah 10 tahun ada aja yang tak datang dah, malas dah datang. Ni datang lagi. Saya tengok hari ni makin ramai pula, syok pula ni kan. InsyaAllah dah makin Makin ramai tu. Baguslah usaha semua. Sikit ni. Mana ada kuliah? Jadi apabila sekarang ni tahun 2000 nak saya masuk kan, kita pun ikut nasihat dia. Dia mengambil Ustaz Asar Yaakob. Oh, kuliah. Nasihat di dalam Bank Negara. Oh tu. Jadi bagus lah macam tu. Apa Ustaz tanggungjawab nasihat. Alhamdulillah. Dulu ada. Yalah, dulu rasuah, arak pun ada dalam tentera, joget-joget pesta lah perempuan pun ada dalam. Alhamdulillah lah, banyak jasa-jasa pemimpin kita dia orang buat. Dah ada pahaman agama tu, dah ada. Jadi kita kekalkanlah benda tu. Semakin kuat. Ya. Itulah. InsyaAllah. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma fa'alna ma 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una, barikana fi. Allah barikana fi hadzal yawm, barikana fi jam'ina hadha, wa barikana fi qira'atina hadhihi, waj'al hujjatan lana la 'alaina, waj'alhu syafi'an lana yawmal qiyamah. Ya aziz ya ghafar ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Allahumma ati anfusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minkum innakum taqabbal ya karim. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.